Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Iradah, jadi kehendak, ada awal jalan para salik yang sebenarnya merupakan nama bagi tahapan maqam pertama pendakian salik untuk menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Sifat ini dinamakan iradah dikarenakan iradah merupakan awal segala urusan. Barang siapa tidak punya kehendak terhadap sesuatu, maka dia tidak mungkin mampu melakukannya. Segala persoalan yang menjadi langkah awal salik dalam meniti jalan menuju Allah dinamakan iradah. Kedudukannya sama halnya dengan muqaddimah dalam semua urusan yang berkaitan dengan tujuan. Murid mesti memiliki iradah sebagai belahan kesatuan langkah-langkahnya. Sebagaimana seorang alim yang dimestikan memiliki ilmu sebagai belahan atau indikasi petunjuk kealimannya. Kedua nama ini, murid dan alim, dalam ilmu bahasa Arab dinamakan kata jadian atau kata terbitan, sebagai bentuk pecahan dari kata asalnya. Akan tetapi murid dalam pengertian ahli sufi bukanlah sebuah perwujudan kehendak milik murid sendiri. Kerana orang yang masih belum mampu memurnikan dirinya daripada kehendaknya, maka dia tidak boleh dinamakan murid. Sebagaimana seseorang yang tidak punya kehendak yang mengharuskan terjadi belahan yang tidak juga boleh dinamakan murid. Banyak orang memberi erti iradah. Masing-masing mengungkapkannya sebatas kemampuan yang tersirat dalam hatinya. Sementara para sufi kebanyakan mengatakan bahawa iradah adalah meninggalkan apa yang menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan manusia umumnya adalah terpaku dan terikat pada hukum penampakan. Jadi kehendak. Di tempat-tempat yang membuatnya lupa, percaya pada ajakan syahwat dan cenderung mengikuti apa yang dibisikkan oleh harapan atau angan-angan. Sedangkan seorang murid harus terlepas daripada identitas ini, daripada sifat ini. Semuanya tidak boleh melekat pada dirinya. Kemampuan salik keluar dari kenyataan-kenyataan iradahnya menjadi bukti atau tanda atas kebenaran iradahnya. Keadaan semacam inilah yang dinamakan iradah, iaitu keluarnya salik, hukum kebiasaan. Dengan demikian, keberhasilan meninggalkan kebiasaan merupakan tanda-tanda iradah. Adapun hakikatnya adalah manifestasi kebangkitan hati dalam pencarian Tuhan, al-haq. Hal ini dikatakan sesungguhnya iradah adalah kepedihan hati kerana jeratan cinta pada Allah yang mampu menghinakan setiap keharuan dan setiap perkara yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bicara kita tentang iradah. Kata ulama, iradah ini permulaan jalan para salik.
Para salik ialah orang-orang yang sudah meletakkan matlamat dia untuk mendekati Allah. Meletakkan visi dan misinya untuk menjadi hamba Allah. Dan meletakkan visi dan misinya untuk tidak terpengaruh dengan apapun perkara yang Allah Ta'ala murka. Dengan bahasa mudah, untuk menjadi hamba Allah. Tapi ditakbir oleh ulama' dengan perkataan salik. Salik dalam erti bahasanya ialah berjalan. Daripada perkataan salaka yasluku. Kita jalan. Dalam hadis Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk ke syurga. Maka orang-orang yang nak dekat dengan Allah, dinamakan sebagai salik. Seperti seorang yang berjalan menuju ke destinasi. Umpama kita nak pergi Kuala Lumpur sebagai contoh. Atau kita nak balik kampung kita. Maka kita daripada start kereta tadi, sampai atau kenderaan kita sampai ke tempat kita tuju, maka proses ini panggil salik. Kita tak akan biarkan apa pun yang mengganggu perjalanan. Kalau tayar pancit, kita akan baiki cepat-cepat. Kalau kita lapar, kita makan cepat-cepat untuk teruskan perjalanan. Kita tak akan rasa tenang sampai berhenti di destinasi kita. Apa pun berlaku sepanjang perjalanan, tidak akan memutuskan kehendak kita untuk sampai ke tempat tujuan. Maka ini salik. Kita dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Dalam perjalanan untuk kembali kepada Allah. Dan kalau kita tak nak berjalan ke situ pun, kita mesti lalui ke situ. Kerana semua jalan manusia menuju pada Allah. Antara yang engkar ataupun yang taat. Kita sebut dalam ungkapan kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Dan milik Allah, kembalilah kita pada Allah. Maka bila seorang itu tahu dia kena kembali pada Allah, maka dia akan melakukan perjalanan. Dalam perjalanan ini, dia mesti punya iradah keazaman. Seperti saya sebut contoh tadi, kalau tuan-tuan daripada Johor Bahru, tuan-tuan nak buat perjalanan ke Kuala Lumpur, tuan-tuan ada iradah ke nak sampai sana. Apa pun berlaku, tuan-tuan akan tangani dengan secepatnya. Kalau tuan-tuan ada nak qada hajat, tuan-tuan akan berhenti sekejap ke R&R, kencing, kemudian dalam kepala nak ke sana. Kalau tuan-tuan lapar sekalipun, berhenti makan. Tapi cita-cita iradah kita nak ke sana tak akan putus. Hatta dalam perjalanan kita jumpa kawan, member rapat kita umur 20 tahun, 30 tahun. Tak akan membatalkan perjalanan kita. Bukan kita kata, saya kena cepat nak pergi Kuala Lumpur ni. Nanti call balik. Nanti jumpa balik. Walaupun kawan kita ni yang 20 tahun. Atau kita jumpa saudara mara kita. Tetap kita kata saya nak ke Kuala Lumpur. Nanti kita jumpa balik. Kita sembang balik. Maka dalam perjalanan ini, kita ada satu iradah kehendak. Kalau kita sebut dari sudut organisasi atau negara, supaya tuan-tuan faham makna iradah. Kita ada perkataan visi dan kita ada perkataan misi. Kalau kita sebut visi atau vision, suatu jangkauan jauh kita untuk sampai pada satu matlamat. Itu visi kita. Manakala misi kita, tugas yang kita perlu buat sekarang. Apa misi kita? Sekarang tugas kita, tanggungjawab yang kita kena buat sekarang. Misi ini, ia berpunca daripada visi yang kita ada. Kalau kita sebut dulu, visi kita tahun 2020, negara kita maju. Visi. Lalu kita pun, semua yang berada dalam ni, menjalankan misi masing-masing. Cikgu dengan misi dia. Polis dengan misi dia. Korporat dengan misi dia. Semua misi untuk tuju satu matlamat. Vision kita. Baik, bila kita sebut dalam perbahasan sufi, iradah ini adalah satu visi kita. Yang kita tak akan lagi daripada visi yang telah kita letakkan. Nak jadi apa? Nak jadi hamba Allah. Maka apa misi kita? Ini yang kita nak lakukan. Supaya tugas yang kita laksanakan benar-benar memenuhi visi yang kita telah tetapkan. Jadi tak boleh berubah. Dia satu negara, tuan-tuan. Dia kan tak satu je visi.
ABC negara maju contoh. Bila? 20-30. Kalau Saudi buat. Kita ke vision dia 2030 ataupun ru'yah, dia punya wawasan, bahasa biasa kita guna wawasan, maka semua kena bergerak kat arah. Tentang visi ni kalau cakap dalam tasawuf, inilah iradah kita. Kita nak jadi hamba Allah. Macam mana pun kita kena buat. Kita nak jadi hamba Allah. Akhirnya kita akan dipanggil dengan nama Allah. Akhirnya kita akan hilang nama-nama peribadi kita. Yang bernama Ahmad, Abu, Ali semua hilang. Yang tinggal ialah hamba Allah. Akhirnya kita didoakan dengan Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Tidak disebut lagi nama. Tetapi bila kita mati, tak ada orang nak sebut nama kita. Melainkan semua dengan ganti nama. Sebut Allah yarham, arwah. Jangan sebut macam tu. Bahkan dalam doa jenazah, kita tak sebut pun nama dia. Kita cuma berkata, ya Allah ampunkan dosa dia, rahmati dia. Namakan dia jenazah. Baik, nama yang Allah Ta'ala kekalkan pada seorang hambanya ialah namanya hamba. Allah ketika mana memanggil hambanya, Allah panggilnya panggilan hamba. Allah tak panggil fulan, fulan. Tidak. Allah kata apa? Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah, wahai hambaku, wahai hambaku. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wa ja'altuhu muharrama. Fala tadzalamu. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Dan aku menjadikan ia suatu perkara yang tidak boleh dilakukan. Oleh kerana itu, kamu pun tak boleh zalim. Aku sendiri takkan zalim, kata Allah. Kamu pun tak boleh zalim. Allah panggil ya ibadi. Artinya bila kita tahu kedudukan untuk menjadi hamba Allah, sebagai kita bicara tentang ubudiyah, Allah tak panggil dengan nama kita. Nama tak akan dinilai. Tapi hamba tu ada nilai. Maka orang yang punya iradah, dia nak menjadi hamba Allah. Sebab itu dia tak peduli gelaran dia, nama dia, jawatan dia, tak. Saya hamba Allah. Waktu Rasulullah SAW menyebut tentang diri baginda, apa kata Rasulullah? Inni abduhu wa rasul. Aku hamba Allah dan Rasul. Orang-orang yang mempunyai ubudiyah, kita dah bicara ubudiyah, orang ni yang punya iradah, kehendak yang betul. Sebab bila kita tahu nama kita sebenar siapa, maka boleh kehendak kita tu betul. Kita siapa? Kita ni manusia bernama hamba Allah. Maka kalau hamba Allah, apa kena buat? Apa kehendak seorang hamba? Kehendak kita ialah untuk mendekati Allah. Dan kehendak kita ialah kehendak Allah. Maksudnya tuan-tuan, kalau seorang hamba, apa yang dia ada? Dia cuma ada ialah kehendak Allah yang perlu dipatuhi. Dia tidak ada lagi kehendak diri dia. Umpama macam ni. Tuan-tuan, kalau anak kita dia pergi sekolah, apakah dia akan ikut kehendak kita atau dia akan ikut kehendak disiplin sekolah? Anak kita dah kena keluar daripada kehendak kita. Kita tak ada kuasa lagi mengarah dia itu dan ini. Dia berada pada kehendak sekolah. Sekolah kata pukul 7 masuk kelas. Sekolah kata pukul 10 baru boleh makan. Dia tidak boleh membantah kehendak tu. Cikgu, saya nak makan pukul 9. Tak boleh, pukul 10. Lapar ni, tak kira, pukul 10 baru rehat. Dan dia tak ada kekuasaan untuk dibalik ikut suka dia. Tak, balik pukul 1. Lepas bunyi loceng, baru balik. Lepas baca doa. Apakah pelajar sekolah ini yang duduk sekolah ada kehendak? Tak ada. Kenapa? Sebab dia murid sekolah. Tuan-tuan pergi kerja. Tuan-tuan ada kehendak atau tidak? Kehendak tuan-tuan ialah kehendak majikan. Majikan kata, pukul 8 awak buat ni, pukul 9 awak buat ni. Saya nak buat lain. Tak boleh. Saya suruh awak buat ni. Kalau kita lawan, kita tak akan jadi pekerja dia. Kita ikut kehendak. Maka benar. Baik. Bila kita sebut tentang iradah ini, kehendak. Kehendak pertama, awal mukaddimah ialah untuk mendekati Allah. Dan bila kita sudah dekat dengan Allah, ketika itu kita tidak punya kehendak melainkan kehendak Allah. Maknanya semua yang kita buat ni, ini kerana perintah Allah. Bukan kerana perintah saya, kehendak saya. Macam saya katakan, tuan-tuan boleh dapati contoh yang mudah. Tuan-tuan kerja dengan siapa pun, apa yang tuan-tuan buat bukan kehendak tuan-tuan, tapi kehendak syarikat itu, kehendak kilang tu,
kehendak majikan tu. Pakaian tuan-tuan pakai, kehendak tuan-tuan tak boleh. Saat ni, dia orang dah tetapkan pakaian seragam. Tak boleh pakai lain, walaupun rumah kita satu almari pakaian. Tuan-tuan nak pergi kerja, ini je pakaian dia, tak boleh pakai yang lain. Kalau tuan-tuan nak bekerja lagi lah. Anak kita orang kaya, tapi bila pergi sekolah, dia kena pakai baju sekolah. Boleh pakai baju? Tak boleh. Tetapi bila kita faham kita, ini hamba Allah. Kehendak kita pertama, iradah kita, maqam muqaddimah, maka kita nak dekat Allah. Dan bila mana kita kenal Allah, waktu itu kita tak punya kehendak melainkan kehendak Allah. Kerana itu walaupun kita ada hawa nafsu, walaupun kita ada pengaruh dari kawan, pengaruh dari syaitan, supaya buat macam ni, kita akan tinggalkan kehendak kita pada kehendak Allah. Baik, ini muqaddimah pada makna kehendak. Kata ulama', segala persoalan yang menjadi langkah awal salik dalam meniti jalan Allah dinamakan iradah. Mula-mula kita nak start pada jalan Allah, ini namanya iradah. Kenapa? Kerana kita tahu perjalanan, kita sebut sekarang, perjalanan untuk menuju Allah ini satu perjalanan wajib. Semua wajib lalu. Siapa yang cuba, sebab itu Nabi-Nabi Rasulullah diutuskan untuk mengajak manusia melalui jalan Allah ini. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un. Sesungguhnya inilah jalan yang lurus, maka semua kena ikut. Kita doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka kita nak lalu jalan ini. Kehendak pertama kita ialah lalu jalan ni. Macam kita bagi contoh tadi, tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur. Kehendak tuan-tuan kita cari satu jalan menuju ke Kuala Lumpur. Tuan-tuan tak akan cari jalan menuju ke tempat lain. Nak Kuala Lumpur, cari jalan ke Kuala Lumpur. Tuan-tuan nak Allah, maka kehendak tuan-tuan pada jalan Allah. Maka tuan-tuan salik yang sedang berjalan pada jalan Allah SWT. Maka ini adalah muqaddimah kepada semua perubahan diri kita. Kalau kita nak berubah, maka kita pula ada iradah. Kalau kita tak punya kehendak, kita tak boleh berubah. Dan dengan kehendak tadilah menjadi muqaddimah kepada langkah-langkah kita seterusnya. Kata para ulama', banyak orang memberi definisi makna iradah. Masing-masing memberi iradah berdasarkan ilmu masing-masing. Tetapi di sisi para sufi, perkataan iradah atau dikenali juga dengan perkataan murid. Iradah ni ambil daripada dasar perkataan arada yuridu. Iradatan. Yang hendak, dia yang hendak, kehendak. Daripada kalimah arada, dia ada dipanggil nama pelaku murid. Kita selalu guna istilah murid. Apa maksud murid? Murid diambil daripada perkataan arada yuridu murid. Yang berkehendak. Kita ini semua murid yang berkehendak. Nak apa? Nak Allah. Nak apa yang Allah nak. Nak apa yang Allah suruh kita nak. Maka kata para ulama', kalau di sisi para sufi, dalam perbahasan makna murid, artinya orang ni dah tak ada kehendak sendiri, melainkan semuanya kehendak Allah. Walau dia punya angan-angan dan cita-cita, dibatalkan semua kerana kehendak Allah. Maka orang ni dah mencapai makna iradah, kehendak. Tentang kita, setiap hari kita punya kehendak. Tuan-tuan ada kehendak dengan apa yang ada persekitaran kita. Tapi bila kita mulai kenal agama, kehendak kita dibatasi dengan agama, dan akhirnya kehendak kita ialah apa yang agama suruh. Contoh kita pergi haji, kita pergi umrah. Sebab apa? Itu kehendak syarak pada kita. Akhir kehendak syarak itu jadi kehendak kita. Bila kehendak syarak sudah menjadi kehendak kita, berarti kita dah sampai dengan makna iradah. Akhirnya kita dah seronok pergi haji. Kita pergi seronok pergi umrah. Ini bukan kehendak nafsu asalnya. Kerana pergi ke Mekah Madinah ni, bukan kita pergi, kita katakan buat perkara yang kehendak hawa nafsu kita secara mutlak. Tapi kita melalui proses hukum dengan niat, dengan pakaian ihram kita. Akhirnya tuan-tuan orang ni dia suka pakai ihram. Berarti dia sudah membunuh kehendak dia. Dah pakai ihram, siapa suka kalau mula-mula. Tapi bila dia dah membina kehendak dia dengan kehendak syarak, maka dia suka ihram. Dia seronok memakai ihram. Tawaf, sa'i,
Semua kehendak syarak sekarang menjadi kehendak dia. Tuan-tuan sekalian, kita nak kahwin. Itu kehendak nafsu dan kehendak syarak. Kahwin ni ialah fitrah manusia. Dia nak. Tapi di sana syarak pun ajar kita. Nafsu ini perlu diterjemahkan dengan kehendak syarak. Lalu seorang pun ikut syarak daripada saksi, wali dan sebagainya. Dan tanggungjawab yang dia kena pikul. Maka dia mula ikut kehendak syarak. Maka orang ni dipanggil golongan yang punya iradah. Kita kerja. Semua orang nak duit. Banyak ke sikit. Kita ada kehendak itu. Tapi bila kita bahaskan tentang iradah di sini, kehendak kita ini untuk mematuhi perintah Allah. Akhirnya kita mencari rezeki yang halal. Walau sikit, kita mencari rezeki yang bertepatan dengan syarak. Walau apa halangan, walau apa pun bahaya, kita menjauhi rezeki yang haram. Walau semudah mana pun dia. Kita jauhi yang haram. Walau semudah mana pun kita boleh dapat benda haram. Maka orang ni sudah punya iradah. Jadi dalam makna iradah, tuan-tuan sekalian, ialah kita telah membuang kehendak hawa nafsu kita supaya bertepatan dengan kehendak syarak. Kerana kehendak kita yang awal tadi untuk jadi hamba Allah. Kehendak saya nak jadi hamba Allah. Tuan-tuan, macam kita bagi contoh semalam. Kalau tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan ada satu kehendak, saya nak berjaya. Saya nak ada satu kedai dengan rangkaian dia. Ataupun bina visi ni, saya nak berjaya. Maka tuan-tuan mula melakukan tugasan, misi. Kerja, susu. Maka kehendak tuan-tuan dah tunduk kepada misi tersebut atau visi. Dan kadang-kadang kita sanggup tak ambil gaji. Supaya tercapai tujuan kita. Tak ambil gaji. Kadang-kadang kita dah tak letak disiplin kerja berapa jam. Asal dia kerja, kerja. Terus kita tak dibatasi dengan waktu. Kerana kita punya kehendak tadi. Sehingga sampai kehendak kita. Lalu kita akan jaga apa yang telah kita perolehi supaya tak keluar daripada kehendak kita. Proses ini dipanggil proses iradah. Kemahuan yang kuat untuk menjadi hamba Allah. Bagaimana kita sebut dalam urusan kehidupan kita. Semuanya bermula daripada kehendak. Tuan-tuan, bila kita tanya seorang, awak nak jadi baik tak nak jadi baik? Dia kata nak. Baik. Dengan kehendak awak tadi, bina kehidupan awak. Kita tanya dia, awak nak masuk syurga tak nak masuk syurga? Dia kata nak. Baik, dengan kehendak awak nak masuk syurga, buat benda yang boleh awak masuk syurga. Kita tanya dia, awak ni nak masuk neraka tak nak masuk neraka? Tak nak. Baik, kehendak awak untuk menyelamatkan diri dari neraka. Maka tinggalkan benda yang membawa pada neraka. Semuanya adalah kehendak. Iradah. Kalau manusia lupa kehendak ini, maka dia mula larut dengan hawa nafsu. Sebab itu tuan-tuan tengok, bila orang tu dia insaf masuk Islam, dia mula nampak apa kehendak dia sebenarnya. Dia jadi hamba Allah. Dia mula nampak kecuaian dia sebagai seorang hamba Allah. Maka kerana itu dia akan meninggalkan apa menjadi kebiasaan. Yang bertatu, buang tatu. Yang kerja yang haram, tinggalkan. Yang tak bertudung, akhirnya bertudung. Kenapa? Dia mula tahu kehendak sebenar dia menjadi hamba Allah. Kalau selagi mana kita tidak mempunyai kehendak yang sebenar, selagi itu kita tidak dapat taat Allah dengan sebenar. Kalau tuan-tuan tengok orang yang bila agamanya ada turun naik. Kenapa? Kerana kehendak dia tak kuat. Kita sendiri pun. Kenapa agama kita turun naik? Ada waktu kita bagus sangat. Ada waktu kita lemah sangat. Apa kehendak kita sebenarnya? Kalau kita punya kehendak yang jelas. Bila Allah Ta'ala ajar kita kehendak. Allah kata apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam Islam. Kehendak saya sekarang ialah mati dalam Islam. Kerana itu yang Allah suruh pada saya. Jangan mati melainkan dalam Islam. Maka saya membina asas kehendak iradah ini. Saya nak mati dalam Islam. Maka apa yang saya buat? Bila saya kata saya nak mati dalam Islam, saya akan doa pada Allah supaya husnul khatimah. Saya akan meninggalkan semua perkara-perkara yang membawa pada su'ul khatimah. Saya tinggalkan kawan yang jahat. Saya tinggalkan pengaruh-pengaruh hawa nafsu yang melalaikan. Saya tinggalkan yang haram.
Saya tinggalkan masa-masa yang terbuang untuk diisi dengan perkara bermanfaat. Sebab kehendak saya untuk mati dalam Islam macam Allah perintah pada saya. Tapi bila jelas arah tuju kita, maka tiada mudarat segala halangan yang ada depan kita. Tapi kalau tidak jelas arah tuju kita, semua yang menghalang itu boleh membatalkan perjalanan kita. Kalau saya sebut tadi jelas perjalanan saya nak pergi satu tempat. Saya berjumpa dengan siapa pun, dia tak akan menghalang perjalanan itu betul-betul. Saya ada masalah apa pun sepanjang perjalanan tidak akan membatalkan niat saya untuk sampai. Maka ini iradah yang perlu ada pada setiap seorang hamba. Bukan kata ulama secara susunan. Kita ada iradah, kita ada qasad, kita ada fa'il. Secara turutan. Pertama kita mesti ada satu kehendak. Kemudian datang qasad, tujuan. Kemudian datang perbuatan. Mula-mula kita kena letak secara haikal, kerangka besar. Awak nak jadi apa sebenarnya? Tapi bila anak-anak kita ajar dia satu perkara. Cita-cita nak dia apa? Dia berkata nak jadi bomber. Dia letak satu tujuan dia kerja. Nak jadi polis. Nak jadi askar. Nak jadi cikgu misalnya. Maka dia sekarang belajar sampailah ke tamat tempoh belajar dia. Bila? Sampai universiti. Ketika itu dia ingat balik cita-cita dia. Itu cita-cita. Dan cita-cita dia telah diberitahu pada semua. Untuk orang ingatkan dia kalau dia lupa. Bukan awak kata nak kerja ni. Ya, saya memang kat roh ni. Maka manusia, bila tahu saya punya iradah kehendak saya menjadi hamba Allah. Saya nak mati dalam Islam. Saya nak dapat redha Allah. Saya nak dapat syurga Allah. Dengan kehendak tadi, maka bina cara hidup kita. Seorang yang tiada kehendak, saya pun tak tahu apa benda saya nak ni. Betul, kalau kita ke dapur, tak tahu benda kita nak, kita duduk pusing. Awak cari apa? Tak tahu nak cari apa. Kita tonton ke dapur. Saya nak cari gula. Banyak mana pun bekas tak menghalang pandangan tuan-tuan untuk cari gula. Ambil gula, tak keluar. Dapur tu macam-macam benda ada. Tapi kalau tuan-tuan jelas kehendak, tuan-tuan masuk je ke dapur, tuan-tuan keluar dengan cepat. Sebab dah jumpa benda ni. Tapi kalau tak tahu apa masuk, tuan-tuan nak cari apa, tak tahu nak cari apa. Manusia bila hidup, dia tak tahu kenapa dia hidup. Sebab itu kita, bila kita hidup, maka 3 persoalan kita tanya. Min aina, ila aina, wa limadha. Bila kita hidup di dunia, tanya 3 soalan ni pada kita. Kita ni asal dari mana? Kemudian, kita ni nak ke mana? Min aina, kita dari mana tuan-tuan? Kemudian ila ain, kita nak ke mana? Wa limadha, dan kenapa kita ada di sini? Soalan ini menjawab kehendak kita. Tuan-tuan, kita daripada mana? Saya dari mana, Ustaz? Jangan sebut negeri, tuan-tuan. Kan negeri itu tak beri jawapan pada kita. Saya daripada Terengganu, Kelantan, Kedah. Itu bukan jawapan. Jawapan tempat yang sementara. Saya tanya awak, sebelum awak duduk dekat Kelantan ke Terengganu, awak ni dari mana sebenarnya? Dari mana, Ustaz? Daripada Pok Mak lah. Sebelum daripada Pok Mak awak. Awak dari mana? Min aina. Takkan tiba-tiba dia awak ada dalam Pok Mak awak. Tiba-tiba dia awak berada di tempat ini. Sehingga kita jumpa satu jawapan kita ni daripada Allah. Sebab itu kita sebut dalam ungkapan kita sebut, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ni daripada Allah. Dan kepada Allah kita kembali. Okey, kita daripada Allah. Lepas tu nak ke mana? Saya nak ke mana? Ya, nak ke mana? Kau nak kata ke Selangor, Kuala Lumpur, itu bukan destinasi akhir kita. Nak kata ke kubur pun bukan destinasi akhir kita. Destinasi kita ialah kembali pada Allah. Kemudian bila ditanya wali madza, dan kenapa kita duduk kat sini? Kita tak akan dapat kepuasan bila kita tak dapat jawapan kenapa kita berada di sini. Kalau kita kata berada di sini untuk makan, makan telah membunuh kita. Kita kata duduk sini untuk tidur, tidur menghilangkan kecerdikan kita. Kalau kata duduk sini untuk kerja, kerja memenatkan kita. Kalau kata ke sini untuk kahwin, kahwin akhirnya menjadi masalah pada kita. Kita kata duduk sini sebab nak sembang, sembang menyebabkan kita berbalah akhirnya.
Kita nak apa kat sini? Apa tujuan kita? Kerana tujuan ini dia akan beri satu kepuasan sebenar kita. Kita tahu kita bertujuan hidup untuk beribadat pada Allah. Dia tahu hidup bertujuan untuk ibadat macam Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat padaku. Akhirnya kalau kita berkahwin atas nama ibadat, kita tenang. Kita bekerja atas nama ibadat, kita tenang. Hatta kita berperang atas nama agama, atas nama ibadat, kita akan tenang. Yang berperang bukan kerana agama dia tak akan tenang. Kerana dia akan takut. Hatta kita, tuan-tuan sekalian, dalam semua urusan kita, kerana Allah, kerana agama, kita rasa kepuasan ni. Kita tidur kerana Allah, kita rasa kepuasan tidur. Kita bermain kerana Allah, kita akan rasa kepuasan bermain. Maka akhirnya kita tahu cita dan tujuan kita kat sini ialah untuk beribadat pada Allah. Maka kita dapat jawapan. Itulah kehendak kita bina. Ini asas dia. Kemudian kata ulama, bila sebut perkataan iradah, memberi maksud seseorang tadi, dia keluar daripada semua kehendak dirinya. Dan setengah ulama menyatakan, makna kehendak ataupun iradah ialah mencari Allah Ta'ala. Ini bahasa mudah. Kalau kita ada definisi banyak. Apa itu iradah? Bahasa mudah macam ni. Iradah ni maknanya kita nak Allah. Kita nak cari Allah dalam hidup. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cari harta, tuan-tuan sesat. Tuan-tuan cari pangkat pengaruh, tuan-tuan juga sesat. Tuan-tuan cari Allah, tuan-tuan akan jumpa semua benda yang tuan-tuan nak. Bila kita cari Allah dalam hidup, apa maksud cari Allah dalam hidup? Tuan-tuan seorang anak, bila dia leka bermain, akhirnya dia akan cari mana mak dia. Dia tahu dia tak akan selamat tanpa ada ibu dia. Walaupun ada mainan di tangannya, tidak lagi menjadikan dia gembira kalau dia kehilangan ibunya. Walau ada makanan di tangannya, tak akan menjadikan dia tenang kalau dia kehilangan ibunya. Sampailah dia jumpa ibunya, semuanya tenang. Makanannya, mainannya. Tentang kita ni Allah jadikan fitrah kita. Tenang dengan Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan Allah hati kita tenang. Maka Allah yang maha rahmat, nak suruh kita tenang, Allah suruh cari dia. Cari aku. Mencari Allah. Dalam hidup ini orang yang mencari Allah, maka dia akan tenang. Selepas kita cari Allah, kita jumpa semua benda kita nak cari. Yang lain-lain, harta, pangkat, pengaruh, anak-anak, keluarga. Tapi cari Allah dalam hidup. Ini kehendak yang kita kena bina dalam asasnya. Bila kita tidak cari Allah dalam hidup, apa pun yang ada bersama kita tak akan tenangkan kita. Kita bagi analogi tadi, seorang budak olah ada mainan di tangannya. Olah ada makanan di tangannya. Dia tak jumpa ibunya, dia tetap akan menangis. Tak tenang dia. Resah. Bila malam makin gelap, makin dia takut. Malam yang gelap, walau dikelilingi oleh semua benda yang dia suka, dia akan rasa takut. Maka Allah adalah cahaya kita. Cahaya kehidupan kita. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang menjadikan, Allah lah cahaya yang menerangkan langit dan bumi. Maka bila kita jumpa Allah, bercahaya hidup kita, bahagia hidup kita. Nampak tujuan kita, nampak matlamat kita. Nampak kekuatan kita. Orang yang kehilangan Allah dalam hidup, dia tak akan kuat. Dia akan terus berduka cita. Dia akan takut. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mana memujuk Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan takut, bimbang, duka cita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah bersama kita. Maka kebersamaan Allah, ma'iyatullah, menjadikan seorang itu benar-benar telah membina iradah yang betul. Dan ini makna iradah. Jadi kalau sebut apa itu iradah? Kehendak kita pada Allah. Nak Allah. Jadi kalau saya kerja, saya nak Allah dalam kerja saya. Apa dia? Redha Allah. Saya kalau berkeluarga, nak redha Allah. Saya dalam bermuamalah dengan manusia, nak redha Allah. Jadi kalau semua kita bina tak redha Allah. Kemana Allah Ta'ala turunkan ayat tentang orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Bila Allah memuji Abu Bakar As-Siddiq,
yang tidak mengeluarkan harta illa btigha'a wajhi rabbih wala sawfa yardha. Melainkan dia mencari redha Allah. Abu Bakar As-Siddiq bila dia tengok Bilal bin Rabah kena seksa, maka dia berkata kepada yang menyeksa, bebaskan dia dan saya bayar berapa pun. Lalu pemilik Bilal ini mempersendakan Bilal dan mempersendakan orang yang cuba membebaskannya, Abu Bakar As-Siddiq, dengan meletakkan dengan harga mahal. Ambillah 20 dinar. Harga tak nak bagi orang beli. Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan letak harga tak nak bagi orang beli. Tuan-tuan jual ke saya lah. Ambillah kalau nak sejuta. Dia sebut satu harga yang orang tak akan beli. Dengan nilai yang tak seberapa. Bila hamba, apa nilai dia? Letak satu harga yang tak masuk akal. Ada hamba yang tak akan orang beli atas nilai dia hamba. Awak akan beli. Beli dengan harga yang dikehendaki. Tak apa saya beli. Tanpa teragak-agak. Ibu bakal tak tahu apa. Kau tak ada ni. Macam gini. Murahlah sikit. Tak ada. Ambil. Untuk menundukkan orang sombong ni. Orang sombong kalau kita tahu, dia makin sombong. Jangan tahu. Kalau kita nak orang sombong. Kau pun beli dengan harga yang letak. Tanpa tawaran. Tanpa tawar-menawar. Laki ini Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Akhirnya Bilal menjadi kemuliaan kepada Islam dan umat Islam. Waktu balik semula ke Mekah, dalam pembukaan kota Mekah, kerana penyiksaan Bilal ini masyhur di kota Mekah. Sehingga Bilal diikat tali di lehernya dan dibawa oleh kanak-kanak diheret. Orang Mekah tahu, semua tahu penyiksaan Bilal. Mereka menghina Bilal. Maka hari ini Allah nak muliakan Bilal. Rasulullah suruh Bilal panjat Kaabah. Dan berada di atas Kaabah. Dan melaungkan azan. Tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun. Melainkan oleh Bilal. Bilal panjat Kaabah. Nak beritahu kemuliaan Bilal. Mengatasi kemuliaan Kaabah itu sendiri. Sebagai seorang yang beriman. Maka Bilal naik atas dan azan. Untuk isyaratkan, tiada lagi penghinaan untuk aku. Dahulu kamu hina aku dengan seksa sekian-sekian. Maka orang nampak nilai Bilal bin Rabah, tak pernah ada hamba dia benarkan panjat Kaabah. Maka Bilal naik sebagai seorang Islam yang merdeka dan melaungkan azan pula. Dia pula tukang panggil orang. Akhirnya yang menyeksanya, yang menghinanya tunduk malu. Lalu masa tu berjalan. Bila ada kedudukan dalam Islam sampai hari ini. Siapa nama muazzin, kita pun panggil Bilal. Tok Bilal. Bilik paling banyak di dunia ni bilik Bilal. Bilik Tok Bilal. Bilik dia je. Rata bilik Bilal. Nama dia paling popular Bilal. Semua tak nama Bilal. Jadi Bilal bin Rabah akhirnya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia nak cerita tentang iradah. Lalu Bilal mengambil keputusan selepas wafat Rasulullah untuk keluar daripada Madinah. Abu Bakar tak izinkan. Sebab Bilal ni tukang bank Rasulullah. Dia bawa satu nostalgia kepada semua. Kerana tidak ada orang diizinkan untuk azan. Di sisi Rasulullah melainkan dua orang. Bilal bin Rabah dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Kalau di Mekah ialah Abu Mahzurah yang akan azan di Mekah. Di Madinah, ini dua orang Bilal. Yang paling banyak azan ialah Bilal bin Rabah. Abdullah ibn Ummi Maktum dia cuma azan subuh. Yang lain semua Bilal bin Rabah. Maka bila Rasulullah wafat, Bilal tidak mau azan untuk selain pada Rasulullah. Dia tak akan azan lagi bila Rasulullah wafat. Kenapa dia tak mampu menyebut nama Rasulullah dalam azannya? Melainkan dia akan menangis. Tak boleh sebut. Maka Bilal bin Rabah pun siap keluar untuk berperang di Syam. Kalau Abu Bakar minta Bilal jangan keluar. Jangan keluar. Duduk kat Madinah.
teruskan azan. Kami ingin dengar azan. Kami ingin mengingati detik-detik kami bersama Nabi SAW. Dia kata, aku sudah berniat tidak akan azan selepas kafarat Rasul. Ada sebab-sebab tertentu. Lalu Abu Bakar tahan juga, jangan keluar, kata Abu Bakar. Lalu bila keluarkan satu ayat. Wahai Abu Bakar, kalau dahulu kamu merdekakan aku kerana untuk dirimu, maka aku akan kekal di Madinah. Tetapi kalau kamu dahulu merdekakan aku kerana Allah, maka biarkan aku nak pergi ke mana aku nak pergi. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, bahkan aku merdekakan kamu kerana Allah. Kerana kehendak Allah. Akhirnya Bilal bin Rabah pun keluar. Dan dia tak pernah pulang ke Madinah. Sehinggalah dia wafat. Di bumi Syam. Cerita iradah. Abu Bakar merdekakan Bilal kerana Allah. Maka dia tak ada kepentingan dia. Awak dah merdekakan, dah habis. Macam kita lah, tuan-tuan kita dah derma. Kerana Allah kita dah tak tanya. Dia buat apa, kita tak tanya. Kita dah serahkan pada Allah. Maka inilah dia orang golongan yang punya iradah yang kuat. Dia tak pernah lupa benda tu. Kalau dia buat ni kerana Allah, maka pada keadaan dia boleh cari kepentingan diri dia, dia tetap tak nak ambil. Kenapa? Kerana Allah. Maka Bilal, dia tahu bahawa Abu Bakar tidak merdekakan dia melainkan kerana Allah. Maka Abu Bakar pun tak ada kuasa untuk menyekat dia keluar. Maka ini namanya iradah. Seorang yang benar-benar kehendak pada Allah, dia tak akan lari daripada kehendaknya walaupun pun berlaku. Sebab dia letak dah telus. Saya buat ni kerana Allah. Tiba-tiba berlaku itu dan ini, dia tak akan menyesal. Dia tak akan ungkit balik. Sebab dia buat kerana Allah. Dia dah tak ingat lagi, dia dah lepaskan. Tapi kalau kita buat sesuatu, ada bahagian diri kita lagi, kita masih menyebutnya. Kerana kita tak bebaskan semuanya kerana Allah. Kita masih ikat kehendak dan kepentingan kita. Akhirnya kita membatalkan kebaikan yang kita buat dengan cara tersebut. Asalnya kebaikan ni betul-betul dah kerana Allah. Tapi bila berlaku sesuatu, maka kita ada benda-benda yang pengaruh hawa nafsu kita, cuba mengambil bahagian kita dan apa yang telah kita lakukan. Akhirnya dia akan merosakkan kesempurnaan sesuatu yang kita buat kerana Allah. Akhirnya dia iradah. Diceritakan dari seorang sufi. Suatu hari saya sendirian berada di sebuah pendusunan yang sunyi. Tiba-tiba dada saya terasa sempit. Sampai mendorong lidah saya mengucapkan, wahai manusia, bicaralah pada saya. Wahai jin, bicaralah pada saya. Tiba-tiba sebuah suara tanpa bentuk menyahuti saya. Apa yang kamu kehendaki? Saya menjawab, Allah yang saya kehendaki. Dia kembali bertanya, bila kamu menghendaki Allah? Ada seorang lelaki sufi. Dia duduk di suatu kebun atau satu tempat yang jauh daripada orang. Tiba-tiba dia rasa sunyi. Dia kata, wahai hamba Allah, tidak adakah mana-mana hamba Allah yang sudi bercakap dengan saya? Wahai jin, cakaplah dengan saya. Tiba-tiba dia terdengar suara yang dia tak nampak susuk badan berkata, kamu sebenarnya nak cakap dengan siapa? Kamu nak siapa dalam hidup? Maka jawab lelaki ini, sufi ni, saya nak Allah. Baik, kalau kamu nak Allah, yang kamu sahut panggil orang, kenapa? Nak panggil, wahai fulan, wahai fulan. Kalau betul nak Allah, maka panggil Allah. Artinya tuan-tuan sekalian, kita, bila kita tahu tentang perjalanan hidup kita, kerana Allah dan nak Allah, apakah kita perlu panggil manusia dalam kehidupan kita? Dalam mengadu masalah kita. Dalam mengadu perkara-perkara yang menjadi bebanan kehidupan kita. Kalau kita mengadu kepada makhluk lagi, kita bukan nak Allah. Kita masih lagi nak manusia. Tapi kalau benar-benar kita nak Allah, kita mengadu kepada Allah tanpa membabitkan manusia, maka benar pengaduan kita kerana nak Allah. Kisah ini mengandungi pelajaran tentang makna iradah. Orang tersebut mengatakan, bicaralah kamu pada saya, menunjukkan sebagai orang yang berkehendak, murid pada Allah. Orang yang berkehendak atau murid selalu tidak tenang dan lemas sepanjang malam dan siang. Dia dan sikap zahirnya dihiasi dengan berbagai mujahadah, dan sikap batinnya disifati penahanan berbagai bentuk beban kesulitan. Dia sentiasa menjauhkan diri dari tempat tidur, selalu siaga.
siap memikul kesulitan dan menanggung kepayahan, mengobati akhlak, membiasakan diri dengan hal yang berat, merangkul objek yang menakutkan, memisahkan diri dari berbagai bentuk kewujudan atau simbol peranan sebagaimana disebut dalam syair. Kata para ulama, seorang bila mana dia nak Allah, maka dia akan pertama mujahadah. Yang kedua mukabadah. Baik, mujahadah apa? Dia bersungguh untuk menangani semua benda-benda yang menghalang daripada jalan Allah. Nafsu dia, semua hal-hal yang merosakkan agama dia. Kawan dia mujahadah. Kemudian dia pun mukabadah. Apa itu mukabadah? Mukabadah artinya dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam apa yang dia lakukan. Bersiap siaga. Dia meninggalkan semua kebiasaan dia, meninggalkan semua kehendak dia, asalkan dia dapat dekat dengan Allah SWT. Dia akan baiki akhlak dia. Dia akan baiki ibadat dia. Dia akan baiki tutur kata dia. Dia akan baiki kawan-kawan dia. Dia akan baiki semua. Sebab apa? Sebab dia punya kehendak untuk menjadi hamba Allah. Kalau seorang itu dia nak jadi hamba Allah, dia tak ada mujahadah dan dia tak ada mukabadah, dia tak akan jadi hamba Allah. Dia tak akan jadi hamba Allah yang sebenar. Mujahadah maksudnya dia lawan nafsu dia lawan syaitan dia lawan kehendak diri dia lawan segala kebiasaan dia. Mukabadah dia bersungguh-sungguh. Tentang kita kalau ibadat, kita ni alhamdulillah mujahadah ada, tapi mukabadah tak ada. Tentang kesungguhan dalam ibadat ada atau tidak? Waktu tuan-tuan baca Quran, ada tak kesungguhan? Kesungguhan kita dalam belajar ada ataupun tidak? Kesungguhan. Yang mujahadah kita ada. Kita dah tolak waktu lain, kesibukan lain untuk belajar. Tapi mukabadah, meneliti atas apa yang kita buat. Saya sembahyang, alhamdulillah saya puasa, saya baca Quran saya sikit. Meneliti perbuatan kita ada atau tidak? Meneliti. Contoh kalau kita sebut, kita tulis. Tuan-tuan tulis nota, tuan-tuan tulis cerpen, tuan-tuan tulis novel. Tuan-tuan tulislah apa benda. Kita bila tulis sesuatu, berdasarkan apa yang kita ingat sekarang, apa yang kita dengar sekarang. Dan tangan kita bergerak berdasarkan kepada dua alat tadi. Dengar, apa yang kita ingat. Tapi mungkin tak, tangan itu mungkin tertinggal sesuatu dalam menulis. Mungkin atau tidak, tangan itu menulis sesuatu lain daripada apa yang kita dengar. Mungkin atau tidak, tangan itu tidak menulis apa yang kita fikirkan. Akhirnya bila kita cek balik apa yang kita tulis, kita dapati kesalahan. Ini proses namanya mukabadah. Tuan-tuan, kita semayang. Pernah tak tuan-tuan cek, tuan-tuan dah semayang 40 tahun. Apa nilai semayang? Tuan-tuan baca Quran. Pernah tak kita cek, 20 tahun kita baca Quran, apa nilai? Yang mana Quran itu sudah mengubah kita? Pernah tak tuan-tuan terfikir, tuan-tuan dah mujahadah belajar selama 10 tahun. Bagaimana apa yang kita belajar ni mengubah kita? Ada atau tidak? Kalau tak ada, kita perlu baiki lagi. Kerana belajar tu tak salah. Salah kita dalam menilainya. Kadang-kadang kita tak faham ungkapan yang kita dengar, menuntut kita untuk buat lebih ekstrim. Maksud lebih bersungguh-sungguh. Oh, kita dengar, okey, ini dosa kena jauhi. Okay, dosa kena jauhi. Tapi kita sabar hari masih berdosa. Kalau kita belajar, kita ni mesti ikhlas pada Allah. Tapi sabar hari kita membiarkan riak itu berlega-lega dalam perbuatan kita. Dan sabar hari kita bercerita tentang khusyuk dalam solat. Tapi kita terus merelakan gangguan-gangguan dalam solat kita. Tanpa kita berbuat apa-apa. Akhirnya bila kita tanya semayang kita hari ini lalai dia, tahap lalai dia dengan tahap dulu sama. Mungkin lebih teruk. Maka mukabadah kita tak ada. Maka perhati balik. Kehendak kita dari awal tadi kerana Allah. Kalau benar-benar berkehendak pada Allah, dia ada mujahadah, dia ada mukabadah dia. Dan dia akan bersungguh-sungguh memisahkan dirinya daripada sebarang bentuk kewujudan nafsunya ataupun peranan dia, melainkan dia melihat kurnia Allah Ta'ala. Syair menyatakan, kemudian saya putus malam, dalam kenikmatannya, tidak ada singa yang saya takuti, juga tidak serigala, rinduku mengalahkan saya. Lalu saya melipat rahsia saya, dan orang yang saya punya kerinduan memang selalu dikalahkan. Maksudnya ialah, saya bila benar-benar berkehendak kerana Allah. Perumpamaan seperti syair ini, malam bukan masa tidur saya. Singa bukanlah tempat untuk saya takut. Serigala bukanlah benda yang saya bimbang. Yang saya
Berperang sekarang ialah rindu saya. Rindu pada pertemuan dengan Allah. Rindu itu yang mengalahkan semua benda. Atau bila syair ni, bila kita tengok syair ni dalam ulama-ulama memberi maksud, dia ada satu benda yang akan mengalahkan semua. Apa dia? Perasaan rindu. Cinta. Atau bila datang rindu dan cinta, apakah malam itu kita rasa waktu tidur? Jawapannya bukan. Apakah kita rasa bahawa lapar itu satu penyiksaan? Pun jawapannya bukan. Kerana orang yang rindu dan datang rasa cintanya, dia tak akan rasa lapar. Dia tak akan rasa mengantuk dia. Semua perasaan-perasaan yang dirasai oleh hawa nafsu ni semuanya hilang. Tapi bila datang rindu yang betul, cinta yang betul, maka semua tu hilang, semua tu tak ada. Kita teruja dengan zaman-zaman kita kecil dulu lah. Tuan-tuan teruja dengan air raya je. Tak payah tidur dah malam tu. Teruja dengan air raya, tak payah tidur. Teringat dengan baju raya kita nak pakai ni, dah tak payah tidur. Ni baju-baju lain semua tak ada nilai kerana tunggu baju raya. Mak kita keluar je baju raya, oh inilah baju paling bernilai kita pakai. Kita rasa orang paling bahagia dengan baju yang tadi, dengan baju raya. Itu gambaran orang-orang yang dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah sebenarnya, tak ada benda yang boleh kalahkan dia. Tak ada benda yang boleh mengalahkan rindunya pada Allah. Tak ada. Kegelapan malam tak akan jadikan dia mengantuk. Singa, serigala, kefakiran, semua itu bukanlah masalah dia. Tetapi bagi orang yang tidak dekat dengan Allah, walau dia punya semua benda ni, dia tetap takut dengan benda ni semua. Tetap takut. Dia punya harta, tapi dia takut harta dia hilang. Walau jumlah hartanya bukan sikit. Banyak, tapi dia takut hilang. Dia punya pangkat. Pangkatnya bukan kecil, tinggi. Tapi dia takut nanti pangkat dia hilang. Reputasi dia, bukan sikit penyokong dia, berjuta. Tapi dia takut nanti penyokongnya tak sokong dia. Maka dia hidup dalam ketakutan. Dalam keadaan dia punya semua. Sebab dia tak punya Allah. Tapi Allah, orang yang mempunyai Allah, dia hidup dalam ketenangan walau dia tak punya semua. Sebab nanti dia akan dapat semua. Orang yang tidak punya Allah, dia punya semua harta, pangkat, pengaruh, maka dia takut benda ni akan hilang. Kadang-kadang dia punya semua. Kerana dia tidak punya Allah. Dan orang yang tidak punya Allah, kelak akan hilang semuanya. Bila hilang semuanya, sewaktu dia letakkan dia dalam kubur, hilang semua. Dan bila orang beriman dapat semuanya, yang merindui Allah, ketika dia di dunia tak dapat semuanya, dia hanya ada Allah, waktu dia letakkan dalam kubur, dia akan ada semua. Maka itu gambaran bagaimana perasaan kehendak kita pada Allah. Menjadikan kita akan bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita tak punya kehendak untuk bertemu dengan Allah, kehendak untuk menjadi hamba Allah, maka kita akan lalu jalan bengkang-bengkok. Kita akan berjalan seperti tak tahu arah mana nak pergi ni. Kita perumpamaan orang tu meraba-raba dalam kegelapan. Saya tak tahu saya nak apa. Mula-mula waktu dia muda dia kata dia nak kaya. Lepas kaya tak tahu dia nak apa. Mula-mula niat dia cuma nak kahwin. Lepas kahwin tak tahu nak apa. Mula-mula niat dia cuma nak anak. Lepas ada anak dia pun tak tahu nak apa lagi. Tetap ada kekosongan yang kerana apa yang dia nak itu bukan yang sepatut dia nak sebenarnya. Atau yang kita nak anak, nak harta, itu cuma benda yang sementara sebagai amanah. Yang kita nak benda yang kekal adalah Allah Ta'ala. Bila kita punya benda, kita punyai yang kekal di sisi kita, maka itulah yang menjadikan kita benar-benar bahagia. Itu Allah sebut, mengingatkan kita. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu binasa, melainkan zat Allah tidak binasa. Maka orang yang mempunyai Allah dalam hidup, maka dia tak akan rasa kebinasaan. Tapi orang yang tidak punya Allah dalam hidup, dia akan rasa dia akan binasa. Dia akan binasa. Dunia dan akhirat dia akan binasa. Walaupun kewujudan dia nampak, tetapi ketakutannya menyebabkan dia tak nampak kewujudan dia. Tapi orang yang saya katakan nak Allah dalam hidup, maka orang inilah hidup dengan sebenar. Dia hidup dengan hidup sebenar yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka dia akan rasa tenang dengan tenang sebenar yang dicari. Dia akan bahagia dengan bahagia sebenar. Oleh sebab itu nilai sebenar dalam hidup kita. Apakah kehendak kita sebenarnya? Maka kehendak ini akan menentukan perjalanan hidup kita seterusnya. Orang yang jelas kehendaknya dengan Allah, maka dia akan terus melalui jalan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan,
bukan dengan penuh pertolongan Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.